Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita meneruskan tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa, mari sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran pada surah An-Nisa, muka surat 80 ayat 15 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat semua? Puan Siti Hajar, apa khabar? Puan Ummu Kalfiriz, Puan Yohanis Taslim, Puan Sarimah Muhammad, Puan Zuliana Ghazali, apa khabar? Puan Nuriha Saha, apa khabar Kak Teh, ya, Kak Teh yang telah pun share dengan Puan Julia Atan, ya, Puan Aini Ghafar, Puan Jamsari Hassan, semua sahabat-sahabat Mihrabul Quran yang Ustazah kasihi sekalian. InsyaAllah sama-sama sentiasa dalam doa kita, mudah-mudahan beroleh rahmat, kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mari sahabat-sahabat kita mulakan, ya, dengan membaca terlebih dahulu menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan kita berdoa bersama-sama, insya-Allah. Ya, kita berharap dalam majlis ilmu doa kita dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini temanya sahabat-sahabat sekalian adalah supaya Allah mengangkat daripada kita segala bentuk kemudaratan. Ia mengangkat azab daripada kita. Ia mengurniakan kita rahmat, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana kshif 'anna al'adzab inna mu'minun. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah wa amwala fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu 'an sabilik. Rabbana tumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' wa ajwada min su'il wa awsa'a min fil وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لنا على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita sambung kembali dengan merujuk kepada muka surat 382 ayat yang ke-59 hingga 64 dalam surah An-Namlu ataupun Suratun Namli, ya, surah semut. Kita akan sambung balik perbincangan kita, ya, di mana insya-Allah pada hari ini kita sajalah berikan tajuk, ya, yang maha mengangkat kesulitan, ya, iaitu Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha hebat, masya-Allah, yang maha perkasa, yang maha sempurna. Apa yang kita perlukan adalah keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang kita perlukan adalah keyakinan untuk kita terus bersandar, bertawakal dengan seteguh-teguh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, percayalah dengan Allah, yakinlah dengan Allah. Dan untuk membina keyakinan-keyakinan tersebut, tuan-puan sekalian, ya, ataupun yang disebut sebagai keimanan yang teguh, insya-Allah, ya, kita perlu juga berusaha mentadabbur, memahami kalamullah, ayat-ayat Allah yang merupakan penawar dan petunjuk sepanjang jalan. Mari kita hayati terlebih dahulu, ya, sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawba." Sesungguhnya iman itu diciptakan dalam lubuk hati setiap kalian, seperti mana diciptakan pakaian. Fas'alullaha ta'ala, maka memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla, an yujaddidal imana fi qulubikum, supaya Allah terus memperbaharui, menyegarkan, menyuburkan keimanan dalam hati kamu. Kita tengok pakaian, sahabat-sahabat, ada pakaian baru, ada pakaian segar, ada pakaian ceria, ada pakaian lusuh, ada pakaian hodoh, ada pakaian buruk, ada pakaian robek, ada pakaian kotor, ada pakaian busuk. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan satu perumpamaan. Demikianlah iman yang ada dalam hati manusia. Iman juga bakal lusuh, iman juga boleh berkurangan, iman juga boleh robek, iman juga boleh hancur, iman boleh lebur, iman boleh hilang. Seperti mana baju tadi, maka pohonlah kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, yang menentukan, yang memilih, ya, yang mentakdirkan, yang memberikan bahagian-bahagiannya kepada hamba-hambanya. Mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kita, agar Allah menyegarkan iman kita, tidak lusuh seperti mana lusuhnya pakaian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita hampir setiap pagi, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya merupakan bantuan kepada kita, pada ustazah yang mengisi program, kepada ramai lagi sahabat-sahabat kita yang berada di belakang tabir untuk menjayakan program-program seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, dengan satu harapan dan tujuan, ya, permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyegarkan, menyuburkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah alu-alukan sahabat-sahabat kena aktif memberikan komentar di ruangan komen. Ya, suka ke, ya, apa yang ustazah sebut, jadikan nota di bahagian bawah, ya, permudahkan sahabat-sahabat kita untuk memahaminya, untuk merujuknya. InsyaAllah komentar-komentar sahabat-sahabat dalam ruangan komen, ya, merupakan ladang pahala, ya, untuk kita semua untuk menyemarakkan, ya, program Mihrabul Quran kita setiap pagi, insya-Allah. Mari sama-sama kita baca Suratun Naml ayat 59 hingga 64.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Kita berhenti kat situ dulu ya, untuk kita lihat huraian dia. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Hamba-hamba yang Allah pilih ni sahabat-sahabat daripada kalangan anbiya, ya, kalangan para rasul, tuan-puan sekalian, ya, dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Ya, termasuk sahabat-sahabat sekalian, ya, di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah di mana Allah melindungi kita daripada azabnya. Dan Allah membinasakan orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Kebinasaan yang Allah berikan kepada golongan ini, golongan yang menjadi musuh Allah, juga merupakan sebuah nikmat kepada kita yang harus kita syukuri. Ya, seperti mana? Kerana kita kena tengok ya tuan-puan, penyesuaian ayat yang kita baca ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah menyebut 4 kisah para nabi, ya, 4 kisah para nabi dengan kaum-kaum mereka. Bagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang kufur kepada Allah, ya, yang bermaksiat kepada Allah, yang musyrik, ya, kaum yang menyakitkan para nabi dan rasul. Dan itu merupakan sebuah nikmat kepada kita semua, ya, yang menjamin kelangsungan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya, jadi kena sesuaikan juga ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dan salam sejahtera atas semua nabi kerana mereka telah melaksanakan kewajiban tabligh ar-risalah, menyampaikan risalah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam mindset kita kena jelas. Ya, dalam hidup ni tuan-puan sekalian, kita ada tanggungjawab untuk menyebarkan risalah, menyebarkan dakwah yang telah dipelopori, yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Sebab itu bila kita baca ayat tadi, alhamdulillah, qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Salam sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Jangan kita lupa sahabat-sahabat sekalian dengan para anbiya, para rasul. Ya, Allah nak dekatkan kita dengan kehidupan-kehidupan mereka untuk jadi contoh teladan kepada kita. Ya, bahkan untuk kita sama-sama, ya, turut merealisasikan, melangsungkan dakwah khususnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa sahabat-sahabat, sama ada pada perkataan, pada lafaz ayat alhamdulillah mahupun pada salamun ala ibadihi alladhina istafa, kita boleh kaitkan dengan suratul Fatihah yang kita baca setiap hari. Dalam salat, ya, sekurang-kurangnya 17 kali kita baca. Semalam Ustazah telah pun ulas tentang Alhamdulillahirabbil alamin yang merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Kemudian pada ayat
Salamun ala ibadihi alladhi nastafa. Sejahtera pada hamba-hamba Allah yang terpilih. Mari kita lihat suratul Fatihah, tuan-puan sekalian. Ada tak Allah mengajak kita untuk mengingati kehidupan para nabi, para rasul? Ada tak Allah nak mendekatkan kita dengan kehidupan mereka untuk jadi contoh dan teladan kepada kita? Jawapannya ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pada ayat yang sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan yang lurus. Masya Allah, jalan yang lurus ni jalan yang bagaimana? Ya, jalan bagaimana tuan-puan? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah telah berikan nikmat ke atas mereka. Siapa mereka itu? Siapa orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka sehingga mereka mengatakan qulil hamdulillah. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat? Itulah dia golongan para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin. Golongan yang subhanallah tuan-puan sekalian, golongan-golongan yang terpilih. Ya Allah pilih untuk bawa agama Allah. Allah pilih untuk menolong agama Allah. Allah pilih untuk menjadi perisai agama Allah. Subhanallah, inilah dia golongan-golongan yang terpilih. Jadi tuan-puan sekalian, dalam hidup kena dekat dengan kehidupan para nabi, para rasul. Kena tadabbur, tengok kisah-kisah mereka. Ya, sirah kehidupan mereka jadi teladan kepada kita. Lanjut tuan-puan adalah ayat Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan? Allahkah yang lebih baik daripada segala-galanya atau ilah yang kamu syirikkan Allah dengan ilah-ilah yang kamu cipta, dengan ilah-ilah yang kamu ada-adakan? Ilah adalah Tuhan. Ya, ilah. Apakah Allah yang lebih baik daripada segala-galanya ataupun ilah-ilah yang kamu ada-adakan, yang kamu cipta, yang kamu sekutukan Allah yang Maha Esa dengan ilah-ilah tersebut? Subhanallah tuan-puan sekalian. Ya, kalau kita melihat dalam konteks ayat ini adalah untuk golongan musyrik. Ya, yang menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain, ilah-ilah yang lain. Kalau kita bawa tuan-puan secara yang lebih meluas lagi ayat ini untuk kita fahami, ya, Ustazah nak menyebut bagaimana pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang menyebut bagaimana sembahan-sembahan yang berlaku pada dunia hari ini, ilah-ilah yang berlaku pada dunia hari ini bukan sebatas tentang sembahan-sembahan berhala-berhala seperti mana kaum-kaum musyrik. Bahkan harus kita mengambil satu pengajaran yang besar bahawa sembahan-sembahan dan ilah-ilah moden yang berlaku pada hari ini termasuklah sembahan-sembahan berupa harta benda, pangkat, jawatan, kehidupan dunia, pandangan manusia yang seolah-olah menjadi sembahan dalam hidup kita. Seolah-olah itulah menjadi perkara paling utama dalam hidup kita. Seolah-olah kita tak boleh hidup kalau tak ada benda-benda semua itu. Berapa ramai orang yang menjadikan berhala dunia, menjadikan dunia sebagai berhala, menjadikan dunia sebagai sembahan, harta benda sebagai sembahan, pangkat, nama, jawatan sebagai sembahan. Ini juga perlu kita lihat kerana perkara-perkara itu tuan-puan sekalian kadang-kadang menjerumuskan kita kepada apa? Seolah-olah kita mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah. Apakah itu semata-mata pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi tanpa asas merujuk kepada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Maka jawabnya sahabat-sahabat sekalian, pastilah ia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Kalau kita melihat kepada suratul Kahfi ayat 110, bagaimana Allah berfirman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun atau sesiapa pun
dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada seorang daripada Tawwab, diriwayatkan daripada Tawwab, tuan-puan sekalian, yang mengatakan bahawa ada seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku mengambil sikap untuk melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah. Dan aku mahu supaya Allah melihat tempatku." Jadi dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku ni buat sesuatu supaya aku ni mengharapkan Allah saja. Tapi aku nak juga supaya Allah melihat tempat akulah, memberikan keutamaan pada tempatku, negeriku." Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa pun daripada apa yang disebut oleh Tawwab tadi, sehinggalah turunnya ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 110 seperti mana yang Ustazah bacakan tadi. Dalam riwayat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, seorang laki-laki datang kepada Ubadah ibnu Samit dan mengatakan, "Boleh tak engkau jawab soalan aku ini?" Ubadah ibnu Samit ini, tuan-puan sekalian, seorang rajulun salih, yang masya-Allah subhanallah, menghayati, ada ilmu Al-Quran, hadis Nabi SAW. Jadi laki-laki tu tanya Ubadah ibnu Samit, dia kata, "Jawab soalan aku nak tanya soalan." Lalu dia bertanya, soalan dia berbunyi begini, "Apakah pendapat kamu mengenai laki-laki yang solat dengan tujuan semata-mata kerana Allah, tapi dalam masa yang sama dia suka dipuji? Dia solat tu dia kata lillahi ta'ala, tapi kalau dipuji tu lebih seronok lagi, lebih ceria lagi." Maknanya hati tu suka. Ataupun seorang laki-laki yang suka bersedekah dan dia bersedekah semata-mata kerana Allah, tapi dia suka dipuji. Apa pandangan kamu, wahai Ubadah ibnu Samit, dengan keadaan yang seperti ini? Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Ubadah ibnu Samit menjawab, dia tidak mendapat apa-apa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana khairu syarik, faman kana lahu ma'i syarikun, fahuwa lah kulluh, la hajatan li fih." Sahabat-sahabat ingatkanlah hadis qudsi ni baik-baik. Ingatkan. Ustaz baca lagi sekali. Ana khairu syarik, faman kana lahu ma'i syarik, fahuwa lahu kulluh, la hajatan li fih. Aku adalah sebaik-baik rakan kongsi. Aku adalah sebaik-baik rakan kongsi. Siapa yang mempunyai ahli kongsi bersama-sama dengan aku, maka semua itu adalah untuknya, bukan untuk aku. Dan aku tidak berhajat apa-apa pun padanya. Maksud dia apa, tuan-puan? Allah mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah adalah sebaik-baik rakan kongsi. Maknanya, kalau kita buat sesuatu, cukup hasbunallah, cukuplah Allah. Jadi tujuan, jadi harapan. Mengharapkan ganjaran semata-mata daripada Allah, cukuplah Allah. Apabila kita mengadakan satu rakan kongsi yang lain, sejajar, sebaris, tuan-puan, dengan rakan kongsi yang pertama tadi, yang utama, yakni Allah, Al-Wahidul Qahhar, tiba-tiba, kita nak mengharapkan Allah, tapi ada juga nak mengharapkan manusia. Kita mengharapkan pandangan Allah, tapi seronok juga pandangan manusia. Kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, tapi nak juga harapan sesuatu nanti manusia akan berikan imbalan dan imbuhan. Maka, apabila itu yang berlaku, Allah berlepas daripada kita. Kamu pergilah minta semua tu daripada rakan kongsi yang kamu cipta tadi. Rakan kongsi yang kamu bawa bersama-sama dengan aku tadi. Sama pula berharap. Aku pun kamu berharap. Dengan aku kamu berharap. Dengan makhluk juga kamu berharap. Sekarang kalau itu keadaannya, aku berlepas daripada kamu. Fahuwalahu kulluh. Kamu minta saja semuanya dengan tadi rakan kongsi yang kamu bawa datang. Yang kamu ciptakan, yang kamu ada-adakan, dengan dia saja. Kamu nak harap apa? Pahala, nak harap kesenangan, nak harap jauh daripada kesulitan, dengan dia saja.
La hajatan li fih, aku tidak ada urusan dengan kamu. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, pernah tak dengar bahawa Allah itu maha cemburu? Ya, cemburu tuan-puan. Dalam maksud yang kita harus fahami, ya, bukan dalam maksud sebatas macam kita dengan manusia. Maknanya apa? Kamu tak patut, tak wajar meletakkan sama. Tuan-puan, litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman, cuba kita hayati dengan penuh kesedaran. Okey, kita ni jaga anak tu elok-elok. Anak kita, anak kandung kita. Kita kandungkan dia dengan izin Allah. Kita lahirkan dia dengan izin Allah. Jangan kita nak samakan kasih sayang kita pada anak-anak, ya, ataupun anak-anak tak boleh nak samakan sayang mak ayah kepada dia dengan sayang kawan-kawan pada dia, dengan sayang mak angkat pada dia, dengan sayang orang jauh pada dia yang mungkin dia baru kenal bila umur dia 20 tahun, dia mungkin baru jumpa umur dia 25 tahun, sebandingkah dengan mak ayah yang mengandungkan dia, membesarkan dia, menjaga dia, nasihat dia, tarbiyah dia, didik dia, bagi makan minum pada dia dengan izin Allah. Sebandingkah tuan-puan sekalian? Ya, ini jawapan yang kita kena jawab. Tiba-tiba kita dapati bila anak kita nak buat keputusan, ya, dalam hidup anak kita, kita tahu apa dia? Dia bukan saja meletakkan kita sebagai yang utama, tapi ramai lagi. Ya, dalam percakapan dia kita tahu kawan dia bagi pandangan macam ni, yang ini macam ni. Ya, ramai lagi lah. Ada ramai pakar-pakar rujuk dia, kawan dia, makcik dia, sepupu dia, jiran dia. Secara jujur tuan-puan sekalian, pernah tak terdetik dalam hati kita, kalau kita dah berikan yang terbaik pada anak kita rasa, ya, kita bagi nasihat yang baik bagi pada dia, terasa tak kat hati kita, budak ni, anak kita ni, tak apalah. Ya, kalau dah semua rujukan kawan, ya, kalau dah semua rujukan orang tu, padahal kita tengok kadang-kadang mungkin orang tu pun, ya kita tengok juga macam mana, ya, mereka tu solat ke tidak, ya, rujukan mereka ke mana nak dibawa anak kita. Kita kadang-kadang dengan bahasa yang kadang-kadang adalah berasa hati, kita kata apa? Tak apalah. Ikut je lah kawan tu. Rujuk je lah kawan tu. Ya, mama tak ambil tahulah benda ni. Ya, jangan apa-apa kait dengan mama. Ini bahasa-bahasa sebatas kita makhluk tuan-puan sekalian. Kita dapat rasa macam mana. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan semua yang saya sebut tadi. Tapi tuan-puan sekalian, subhanallah, amat tidak wajar. Allah yang maha menciptakan kita. Allah yang menjaga, melindungi, memberi hidayah, memberikan nikmat setiap saat. Allah segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan, Allah cipta langit bumi untuk kita berteduh. Ya Allah ciptakan bumi, hamparan bumi supaya kita sesuai duduk atas muka bumi. Allah jaga laut jangan sampai tenggelamkan kita. Allah jaga langit jangan sampai menghempap kita. Allah jaga udara supaya pada kadar yang sedap sepoi-sepoi untuk jadi oksigen kepada kita. Subhanallah. Tiba-tiba tergamak kita bawa satu makhluk yang lemah, yang hina, yang tak ada apa-apa, yang sebenarnya tidak pernah jujur ikhlas, tak pernah ada keupayaan pun untuk jaga kita, tiba-tiba kita samakan. Sama harapan tu. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ya amat tidak wajar. Ini bukan Ustaz kata pada sahabat-sahabat, tapi ini Ustaz kata pada diri sendiri. Sebab tu kita kena baca ya Quran banyak-banyak. Kita tengok ayat-ayat yang mengenalkan kita kepada Allah. Setara ni hebatnya Allah, kamu nak samakan dengan makhluk? Ya setara ni hebatnya Allah, tapi kamu nak letak juga perhatian. Best juga manusia puji ni. Best juga dapat harta benda ni. Best juga begitu begini. Setara itu hebatnya Allah. Allah yang maha kaya. Allah yang boleh beri kamu apa saja yang kamu nak. Allah boleh saja nak bagi kamu dunia dan seluruh isinya. Tapi Allah maha mengetahui apa yang baik untuk kamu. Dibagi semua pada manusia ini, la baghaw fil ardi. Mungkin dia boleh melampaui batas. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Shidad Ibnu Aus bahawa dia, yakni Shidad tuan-puan sekalian, pada satu hari sedang menangis. Orang tanya pada dia, kenapa kamu menangis ni Shidad? Dia jawab, aku menangis kerana aku teringat sabda baginda Nabi SAW. Dan mengingati sabda Nabi itu menyebabkan Shidad menangis. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, At-takhawwafu ala ummati syirk wa syahwah al-khafiyah. Maksudnya ialah,
Nabi kata apa sahabat-sahabat? Aku paling takut berlaku ke atas umatku syirik dan keinginan nafsu yang tersembunyi. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, atusyrik ummatak min ba'dik? Wahai Nabi SAW, apakah umat kamu akan jatuh kembali syirik sesudah kamu wafat? Lalu Nabi SAW menjawab, Naam. Amma innahum la ya'buduna syamsan wala qamaran wala hijran wala wuthna walakin yura'una bi'a'malihim wali syahwatil khafiyah an yusbiha ahaduhum sa'iman fatu'radu lahu syahwah min syahawatih fayatruku sawmah. Nabi kata, ya, umat aku lepas aku wafat kembali syirik. Tapi syirik mereka bukan dalam bentuk menyembah matahari, atau menyembah bulan, atau menyembah batu, atau menyembah patung. Tetapi mereka syirik dalam bentuk memperlihatkan amalan-amalan mereka. Yura'una bi'a'malihim. Yura'una bi'a'malihim dalam bentuk syirik yang tersembunyi, tuan-puan sekalian, iaitu mempertontonkan, memperlihatkan amalan-amalan mereka. Selagi mana manusia tak nampak, nak buat supaya manusia nampak. Ada satu kesungguhan yang diberikan melampaui batas, beria-ria, tuan-puan, supaya apa? Supaya nampak, pandang, lihat, tonton amalan aku ini. Dan pasti ada rentetan daripada dipertontonkan. Ada habuan-habuan yang didapati, ada puji-pujian yang menyeronokkan. Yang semua itu tengok Nabi kata apa? Wasyahwatul khafiyah. Kepuasan nafsu yang tersembunyi. Keinginan nafsu yang tersembunyi. Sahabat-sahabat, benda ni sangat banyak diulas oleh para ulama. Salafus salih mengulasnya, tuan-puan. Apakah mereka ni tak tahu, tak reti? Apakah mereka ni buat sangka ke? Tak, tuan-puan. Mereka bercakap dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka memberikan nasihat kepada ummah dengan pengalaman hidup mereka yang mereka lalui. Betapa besarnya bencana, kesulitan ketika mana kita suka untuk menunjukkan amalan kita dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sebab ia berkait dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wasyahwah al-khafiyah, keinginan nafsu yang tersembunyi. Boleh tertipu daya, tuan-puan. Sebab tu kena betul-betul memperhalusi hati kita. Jangan sampai seperti mana hadis qudsi tadi, kamu dah letakkan aku macam tu, kamu ada rakan kongsi lain, kamu ciptakan, kamu bawa bersama dengan aku lepas diri, kamu buatlah, mintalah apa pun dengan rakan kongsi yang kamu bawa datang tadi. Sehingga kan Nabi memberikan contoh dalam hadis tadi, tuan-puan. Keinginan nafsu yang tersembunyi. An yusbiha ahaduhum sa'ima. Sehingga apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, fatu'ridu lahu syahwah min syahawatih. Tapi kemudian nafsunya bantah. Tak payah puasalah. Pagi ni sarapan sedap. Tak payah puasalah. Tengah hari ni kita nak makan nasi ambeng. Tak payah puasalah. Grab food boleh order, senang je. Semalam kamu kan teringin nak makan burger. Hari ni niat puasa. Tapi datang bantahan daripada nafsu. Nafsu bantah, semalam kamu tak dapat burger yang kamu nak makan. Hari ni order Grab lah, Grab food. Siapa yang bantah? Bukan orang bantah. Bukan ada orang datang bawa spanduk, tak ada. Bukan anak kita kelilingi kita. Bukan ada orang pun duduk kat kita. Janganlah puasa, janganlah puasa, janganlah puasa. Tak. Kat dalam ni ada bantahan. Siapa yang bantah? Asyahwatul khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Kemudian dibantah, fatu'ridu lahu syahwah. Nafsu dia bantah. Fayatruku sawmah. Maka dia pun meninggalkan puasanya. Dia dah elok-elok dah niat puasa. Datang bantahan hanya daripada dalam, daripada nafsunya. Maka bantahan nafsu itu mampu untuk meleburkan sebuah niat, keinginan, amalan salih yang pada asalnya tadi dia buat kerana Allah, tapi bega boleh menyebabkan
niat yang begitu utama akhirnya terkubur begitu sahaja. Nasi sepinggan, air secawan, ini untuk kita ya sahabat-sahabat, satu refleksi untuk kita. Air secawan, nasi sepinggan, burger, ya, kentang dan seumpamanya, tiba-tiba itu boleh meruntuhkan sebuah niat yang sangat mulia, yang sangat besar, yang kita berikan semata-mata mengharapkan pandangan Allah Azza wa Jalla. Dan perkara itu sangat kerap berlaku pada kita, termasuk Ustazah. Sehingga kita patut merasakan, ya Allah, rapuhnya iman aku, ya Allah. Ya Allah, rapuhnya keyakinan aku, ya Allah. Burger yang makan lepas tu sekarang kita keluarkanlah balik dengan pelbagai bentuk tuan-puan. Itu pun boleh mencabar satu kemuliaan niat yang kita buat semata-mata kerana Allah. Apatah lagi kalau orang hidangkan emas 2 talam depan mata. Apatah lagi kalau orang hidangkan tuan-puan, ya, angka-angka keuntungan duit wang ringgit, main juta-juta, main bilion-bilion, agak-agak boleh bertahan tak iman tadi? Apatah lagi kalau orang tawarkan pangkat, jawatan yang kita boleh ada kuasa nak akses kepada semua benda, kita jaga perbendaharaan itu, kita jaga kebahagiaan ni, kita jaga kuasa itu, kuasa ini, agak-agak boleh bertahan tak iman tadi? Agak-agak boleh bertahan tak niat kerana Allah tadi? Sebab dalam latihan yang biasa-biasa pun, burger pun boleh menyebabkan yang tadi terkubur. Ya, nasi sepinggan pun boleh menyebabkan kita tak jadi apa pun niat nak puasa tadi. Ini adalah perkara yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Dibimbangi oleh Nabi. Sebab tu Syidat menangis. Ingat pada hadis tadi. Ya, kita sahabat-sahabat dengar apa yang Ustazah sebut ini daripada hadis Nabi SAW, muhasabahlah diri kita. Tahulah kita macam mana iman kita. Iman yang kita nak pakai tuan-puan dalam hidup dan ketika nak mati. Allahu Akbar. Iman yang kita nak pakai ketika mana kita nak mati. Kita tak tahu macam mana gambaran tuan-puan, tak rasa lagi. Ya, gambaran di atas pelantar kematian. Kuat tak iman kita nak bertahan ni? Allahu Akbar. Allah lah yang maha membantu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tu'radu a'mala bani Adam baina yadayi Allah azza wa jalla yawmal qiyamah fi suhufin mukhtimah fayaqulu Allah ulqu hadha waqbalu hadha. Pada hari kiamat, amalan-amalan anak Adam dibentangkan di hadapan Allah azza wa jalla yang tercatat di dalam sebuah buku yang dimeterikan kitab tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ulqu hadha, yang ini campak, wa aqbalu hadha, yang ini terima. Masya Allah, ya, datang kitab-kitab dan Allah berkuasa penuh, ya, berkuasa mutlak tuan-puan sekalian untuk mengatakan kitab yang ni campak, kitab yang ni terima. Fataqulul malaikah, kemudian para malaikat mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, wallahi ma ra'ayna minhu illa khaira. Demi Allah, wahai Allah, kami tidak mendapati darinya selain daripada kebaikan. Maknanya akan ada kitab yang Allah kata campak kitab ni, malaikat tanya kepada Allah, tapi kami tidak dapat lihat selain daripada kebaikan saja. Kenapa nak dicampak kitab ini? Fayaqul, lalu Allah berfirman, inna amalahu kana li ghairi wajhi. Sesungguhnya amalan yang dia lakukan walaupun tercatat dalam kitab itu, tetapi li ghairi wajhi, bukan untuk mengharapkan wajahku, bukan untuk mengharapkan pandanganku, keredaanku. Wala aqbalu al-yawma minal amali illa ma uridu bihi wajhi. Dan aku sesungguhnya tidak akan menerima sebarang bentuk amalan pada saat ini kecuali amalan yang dilakukan wajhi, illa ma uridu bihi wajhi, kecuali amalan yang dilakukan semata-mata terarah untuk mendapatkan wajahku ataupun pandanganku ataupun keredaanku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, bila kita baca ayat
Ini ayat pertama daripada yang kita nak ulas ya, iaitu ayat yang ke-59. Ya, bila kita baca ayat Allahu khairun amma yushrikun. Allah kan yang lebih baik atau benda-benda yang kamu bawa datang ni, yang kamu sekutukan Allah dengannya, yang lebih baik, yang boleh membantu kamu, yang boleh menolong kamu. Ya, ataupun Allah yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha kuasa. Lalu dinyatakan, siapakah yang menciptakan? Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Allah yang mengalirkan sungai-sungai? Allah yang menghidupkan pohon-pohon? Yang subhanallah tuan puan sekalian, semua yang disyirikkan tadi, rakan-rakan kongsi yang lain tadi, tak kisahlah manusia ke, berhala ke, harta benda ke, patung ke, bulan ke, matahari ke, yang kita jadikan sembahan, ya wal-iyazubillah, yang ada orang menjadikan itu sembahan, tanya, mereka itu ciptakan langit bumi ke? Mereka ada keupayaan nak mengalirkan air sungai ke? Membelah bumi lalu keluarlah air sungai mengalir? Mereka ada keupayaan ke nak buat air laut? Nak jadikan air itu masin? Mereka ada keupayaan ke nak buat laut itu terpisah? Ya, antara laut masin. Ini kita tengok secara saintifik pun ada diceritakan bagaimana laut waja'ala bainal bahraini hajiza, antara dua laut tu ada sempadan dia. Ya. Mereka boleh buat apa-apa ke? Mereka boleh bantu kamu ke? Mereka boleh tumbuhkan biji-bijian benih ke? Ya, mereka boleh turunkan air hujan ke? Mereka boleh ke bukit? Tanya diri kita. Apa yang mereka boleh buat untuk kita? Mereka boleh tolong kita ke masa kita nak mati? Ya, mereka boleh tolong kita ke masa kita nak berperang dengan setan-setan yang datang masa kita di atas pelantar kematian? Apa yang mereka boleh tolong? Allah, ilahun ma'allah. Ada lagikah ilah selain daripada Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Mereka itu kaum yang tidak adil. Mereka itu kaum yang menyimpang daripada kebenaran. Mereka itu meletakkan sesuatu tidak pada yang sepatutnya, tidak wajar. Meletakkan pada yang lemah kepercayaan dan keyakinan, tapi pada yang maha gagah, Al-Samad, Al-Qahar, kamu pandang sebelah mata je. Bahkan sangka buruk pula dengan Allah. Ya, bahkan rasa macam percaya tak percaya je. Tapi dengan manusia, dengan makhluk depan mata kamu yang sebenarnya lemah, kamu boleh pula berpegang kuat, meronta dengan dia, merayu dengan dia. Ya, subhanallah, ini untuk kita fikirkan tuan-puan sekalian. Ditanya lagi oleh Allah pada ayat yang ke-61, ya, apakah sebenarnya bukankah dia yakni Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya, dan menjadikan suatu pemisah di antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, sebab kita tidak terus mendalami ilmu tuan-puan. Ia tidak belajar. Sebab tu kita minta ilmu yang bermanfaat tuan-puan. Ilmu bermanfaat, ya, kajilah. Ilmu geologi, ilmu tentang bumi, kajilah. Kamu akan tersungkur melihat rahmat Allah kepada kita. Di bawah perut bumi tuan-puan sekalian, berapa lapisan? Ustaz bukan ahli geologi, cakap sikit-sikit je ni, ya, mungkin salah juga ni cakap pasal ilmu geologi. Bawah lapisan perut bumi, ada kerak bumi, ya, ada berapa banyak lapisan bumi? Tuan-puan sekalian, di bawah lapisan-lapisan ini makin dalam beribu-ribu darjah kepanasan yang pasti manusia tak boleh hidup. Lebur. Itu macam api kepanasan kat dalam. Bawah perut bumi yang kita duduk ni. Tapi subhanallah, dalam Quran menyebut, dan Allah hamparkan bumi kepada manusia supaya manusia boleh hidup. Dalam kajian ilmu geologi tuan-puan sekalian, ya, lapisan tu panas sangat kat bawah, kemudian kurang panas sikit, tapi tetap panas, mendidih tuan-puan kalau letak kat dalam tu. Tapi kemudian lapisan yang atas, betul-betul macam yang Quran sebut, macam hamparan permaidani. Maknanya apa? Kamu boleh hidup dengan senang, kamu tak terbakar mendidih, kamu tak terbelah perut bumi masuk dalam perut bumi, ya. Kamu boleh hidup, kamu ada kehidupan. Kamu boleh tidur, boleh berjalan, boleh berkahwin, boleh berkeluarga. Kenapa? Sebab Allah hamparkan permaidani di atas bumi ini. Bumi ini macam hamparan permaidani. Duduklah atas tu. Belajarlah untuk kenal Allah. Taatlah kepada Allah. Aku datangkan muka bumi yang baik untuk kamu, hijau. Ya, ada rezeki padanya untuk kamu dapat makan, dapat hidup. Masya Allah, cantiknya muka bumi yang Allah ciptakan.
Bahkan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Wal jibala autada. Menyokong supaya kamu tak bergegar-gegar. Supaya kamu tak tenggelam nanti. Ya, dan sebagainya. Wal jibala autada. Bila kita kaji tuan-puan sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Ya, memang macam yang Ustaz kata tadi, memang perkataan yang akan terungkap ialah Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya Allah, baiknya Engkau, Ya Allah. Allah memang nak menjauhkan kita daripada azab. Allah sangat sayang, cinta dengan kita. Ya Allah, tak jadikan air laut menenggelamkan kita, tak jadikan langit menghempap kita, tak jadi bumi menelan kita. Tapi semuanya Allah atur hidup baik-baik atas muka dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kalian, siapakah yang paling baik amalannya di kalangan kalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini ayat-ayat Quran yang bila kita baca tuan-puan, Masya Allah, Subhanallah, ia akan membantu kita untuk menambah lagi ya keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk membawa momentum yang besar dalam hidup kita. Apa dia? Kita belajarlah, latihlah diri buat sesuatu, mengharapkan daripada Allah agar Allah jadikan kita orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kita selalu ingat, macam yang telah Ustaz bentangkan tadi, ya, bahawa Allah tidak mahu menerima apa saja amalan yang padanya kita meletakkan rakan kongsi yang lain bersama-sama dengan harapan kita kepada Allah. Bersama-sama dengan tujuan kita kepada Allah, ada pula rakan-rakan kongsi lain tak nak. Belajarlah terus untuk membersihkan hati kita. Ya Allah, ya Tuhan, mohon sangat ya Allah, bantulah kami ya Allah. Jadikanlah kami golongan yang terpilih. Seperti mana Engkau pilih golongan-golongan para anbiya, para rasul. Pilihlah kami ya Allah untuk Kau berikan kepada kami hati yang ikhlas, yang yakin kepada Kamu, hingga kami merasakan tak wajar, malu dan tak perlu untuk meletakkan makhluk, pandangan-pandangan yang lain di dalam hidup kami. Biarlah kami dapat tumpu sangat segala-galanya pada Engkau. Sandaran juga pada Engkau. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik yang melindungi, sebaik-baik yang menolong. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, kita berhenti setakat ayat 61 terlebih dahulu. InsyaAllah ya, kita akan sambung ayat 62 hingga 64 ya, pada Mihrabul Quran hari-hari yang lain insyaAllah. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak-banyak ya kepada sahabat Mihrabul Quran. Dan Ustazah menjemput sahabat-sahabat ya, silakan mendaftar untuk program tajdid ataupun study ya, nama ringkasnya seminar tajdid diri. Ya, Ustazah berharap sangat ya, dan sama-sama dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Kita ni nak kena ada olahan sikit ya, bagaimana untuk memperbaharui. Tajdid maknanya memperbaharui diri kita. InsyaAllah tuan-puan, ya, kita akan lebih segar, ya, supaya perubahan tu lebih cepat, ya, momentum tu istiqamah insyaAllah. Jadi mari kita sama-sama, Ustazah juga belajar tuan-puan, belajar ambil apa yang kita belajar daripada guru-guru. Jadi Ustazah cuba permudahkan dalam satu seminar tajdid diri. Kita nak kemukakan benda yang simple, ya, benda yang senang ingat, tapi kena ada juhud, kesungguhan untuk lakukan. Kita bawakan 5 tindakan yang patut kita perbaharui, 5 emosi yang patut kita perbaharui, 5 perkara-perkara spiritual yang patut kita perbaharui. Dan percayalah insya-Allah 5 yang saya nak sebut ni adalah perkara yang memberikan pengaruh yang sangat besar kepada hidup kita. Ia bukan benda-benda kecil-kecil ringkas-ringkas tak, tapi benda besar yang memberikan pengaruh terhadap penghijrahan, perubahan, tajdid dalam diri kita yang insya-Allah akan membawakan impak dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi silakan sahabat-sahabat ya untuk bersama-sama dalam seminar tajdid diri bersama-sama dengan kami. Insya-Allah, Allahul musta'an. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.